fokus kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan demam denggi. Bagaimana sebenarnya sewaktu musim banjir ini demam denggi boleh meningkat. Jadi seorang tetamu kami bawakan menerusi panggilan Google Meet pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Dr. Nur Hayati Mokhtar selaku pakar perubatan kesihatan awam sektor penyakit bawaan vektor bahagian kawalan penyakit KKM. Dr. Nur Hayati, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Syaidah. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kita nak bercakap berkenaan bagaimana untuk mencegah demam denggi di musim banjir. Kalau doktor boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya musim hujan, musim banjir sekarang ini boleh menyebabkan peningkatan demam denggi ini. Ya, terima kasih Syaidah. Pertamanya saya nak tekankan bahawa demam denggi di negara kita adalah endemik, ya, maksudnya berlaku sepanjang tahun di negara kita, termasuk di Malaysia lah, ya, di negara tropika termasuk di Malaysia. Walau bagaimanapun kita harus faham bahawa terdapat bulan-bulan tertentu ataupun kita sebut sebagai gelombang di mana berlaku jangkitan demam denggi yang meningkat, ya, iaitu di pertengahan tahun dan di hujung tahun, dan kebiasaannya perkara ini berkaitan ataupun berkait rapatlah dengan faktor cuaca, ya, taburan hujan, suhu dan kelembapan udara. Jadi dalam situasi banjir, ya, di negara kita, kita harus faham ada dua keadaan di mana apabila berlaku peningkatan taburan hujan tetapi diselang-seli dengan cuaca panas, keadaan itu sebenarnya akan menyebabkan peningkatan kes demam denggi, ya. Sebab apa? Takungan-takungan tempat pembiakan Aedes itu dia akan membiakkan telur nyamuk pada waktu panas, ya. Nyamuk masih boleh membiak. Walau bagaimanapun apabila berlaku taburan hujan yang meningkat sehingga menyebabkan banjir besar, keadaan itu di antara 2 minggu sehingga 2 bulan selepas banjir besar tersebut dia akan sebenarnya berlaku penurunan kes. Jadi ada dua keadaan. Apabila hujan diselang-seli dengan cuaca panas, dalam 2 minggu sehingga 2 bulan setelah itu kes akan meningkat. Walau bagaimanapun apabila banjir besar yang menyebabkan tempat pembiakan hanyut, ya, ataupun dimusnahkan oleh air banjir bah, ya, yang besar, kes akan menurun, ya. Jadi itulah situasi dia, Syaidah. Okey, baik. Ialah kita juga ingin mengetahui bagaimana simptom-simptom untuk mereka yang terjangkiti demam denggi ini sewaktu musim tergujur seperti ini. Adakah ini masih lagi sama ataupun lebih rakus jika nak dibandingkan dengan simptom-simptomnya di luar musim tergujur, doktor? Okey, simptom demam denggi ataupun gejala sama sahaja, ya. Jadi gejala demam denggi ini dia ada pelbagai, daripada asimptomatik, maksudnya tidak ada simptom, boleh juga dengan gejala demam denggi yang ringan, ya, dia hanya demam sedikit-sikit, kemudian ada rasa sakit otot sikit-sikit, kemudian bila makan paracetamol dia akan sembuh. Dan namun dia boleh juga ditunjukkan dengan gejala tipikal demam denggi, iaitu dia ada gejala demam tinggi yang mengejut disertai dengan sakit sendi, sakit otot, sakit kepala, sakit belakang mata dan sebagainya. Dan yang lebih dirisaukan lagi adalah apabila demam tersebut disertai dengan tanda-tanda amaran denggi, ya. Contohnya sakit perut, ya, sakit ulu hati, kemudian cirit-birit, ya, dan muntah, itu adalah tanda amaran demam denggi. Jadi sama ada demam denggi itu berlaku di luar musim banjir ataupun di sewaktu musim banjir, gejalanya sama sahaja, tidak ada beza. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang mendapat gejala ini adalah pertama dapatkan rawatan segeralah, ya, kalau boleh dalam tempoh 3 hari, jangan lebih daripada 3 hari, untuk doktor mendiagnosa adakah ini demam denggi ataupun sebaliknya, ya. Dan untuk kita mulakan pemantauan dan rawatan sekiranya perlu, ya. Dan ingin juga saya tekankan demam denggi adalah suatu penyakit yang perlu diberi perhatian, terutamanya pada mereka yang ada komorbid, ya, iaitu mereka yang ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang dan juga obesiti. Ya. Doktor, untuk kawasan-kawasan yang terjejas banjir, bukan bah yang menghapuskan kawasan-kawasan Aedes, tapi banjir yang menyebabkan peningkatan takungan air yang berpotensi untuk meningkatkan pembiakan nyamuk Aedes ini, apakah perkara yang mereka boleh laksanakan?
Ya Syahida, pertamanya sebelum berlaku banjir, ya maksudnya sekiranya kita tahu bahawa kawasan kita adalah kawasan yang cenderung akan terjejas dengan banjir, pertamanya sebelum kejadian banjir itu perlu kita perhatikan, kita periksa, kita musnahkan segala bekas-bekas yang berpotensi pembiakan ya. Contohnya periksalah kawasan-kawasan, contohnya di lorong belakang rumah di mana kita biasanya simpan berbagai jenis bekas ya di kawasan lorong belakang rumah. Kemudian juga di kawasan kebun ya, kadang-kadang komuniti mereka suka berkebun, mereka simpan bekas-bekas simpanan air dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan rumah, pastikan tidak ada bekas-bekas yang boleh menakung air, kerana apabila banjir telah surut, bekas-bekas inilah yang akan menjadi tempat berpotensi pembiakan Aedes ya, dan tanpa kita sedari dia akan menyebabkan wabak demam denggi di kawasan kita. Jadi sebelum berlakunya banjir, pastikan kawasan-kawasan di perumahan kita tidak ada bekas-bekas ya yang akan nantinya menjadi tempat Aedes membiak. Bukan saja di kawasan rumah persendirian yang dilanda banjir, malah di kawasan pusat pemindahan sementara juga terjejas untuk terkena jangkitan demam denggi, kerana pastinya ada kawasan-kawasan yang secara tidak langsung bertakung dan ini menyebabkan nyamuk-nyamuk Aedes itu akan bertelur di kawasan tersebut. Jadi apabila cakap berkenaan kawasan PPS ni bukan kawasan kita sendiri, doktor, jadi mungkin agak sukar untuk kita membendung ialah pembiakan nyamuk Aedes ni. Jadi apa antara langkah-langkah yang mereka ni yang terjejas ini yang ke pusat pemindahan sementara ini boleh laksanakan untuk mengelak daripada terkena jangkitan demam denggi? Ya, untuk makluman penonton semua ya dan Syahidah juga, untuk di PPS ya, di Pusat Pemindahan Sementara Banjir, KKM sebelum mangsa-mangsa ditempatkan, memang KKM akan membuat penilaian risiko lah di persekitaran tempat. Ya, maksudnya aktiviti pemusnahan tempat pembiakan akan dilakukan di kawasan di mana PPS dibuka. Kemudian akan juga dilakukan aktiviti meletakkan bahan pembunuh jentik-jentik dan juga aktiviti fogging ya, untuk mencegahlah sebelum berlakunya jangkitan demam denggi. Jadi KKM memang telah pastikan bahawa pusat pemindahan sementara banjir ini adalah selamat ya daripada ancaman demam denggi. Ya, walau bagaimanapun ketika mangsa berada di pusat pemindahan banjir, boleh juga dilakukan aktiviti, maksudnya perlindungan tambahan ya, contohnya dengan memakai repellent ya, repellent untuk mencegah gigitan nyamuk, ataupun menggunakan semburan aerosol ya, lakukanlah semburan aerosol ya, dan juga memakai baju berlengan panjang lah untuk mencegah kita digigit nyamuk ya. So itu adalah antara aktiviti. Dan yang paling penting lagi adalah semua ya ahli keluarga ya, komuniti di PPS tersebut perlu peka jika ada ahli keluarga ataupun kawasan jiran ya, yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala demam denggi ya, sebaiknya laporkan ya, perlu laporkan kepada petugas di PPS tersebut supaya kita dapat mendiagnosa adakah ini demam denggi ataupun penyakit lain, dan kita dapat segera apalah ya, terutama seperti yang saya sebut di awal tadi, mereka yang ada komorbid ya, yang ada kencing manis, darah tinggi ya, penyakit jantung dan sebagainya. Satu lagi doktor, apabila cakap berkenaan dengan demam denggi ini, tidak lari juga berkenaan dengan COVID-19 yang juga mempunyai simptom yang lebih kurang sama dengan demam denggi ini. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mereka yang dijangkiti demam denggi dan juga COVID-19 di pusat pemindahan sementara, doktor? Ya, betul seperti yang Syahidah katakan tadi, COVID-19 dan denggi dia boleh mendapat jangkitan secara bersama ya. Jadi untuk langkah pencegahan seperti mana yang kita telah dengar baru-baru ini, bahawa kes COVID-19 pun akan dalam proses meningkat ya, maksudnya sedang meningkat. Jadi langkah berjaga-jaga, pemakaian mask ya sangat digalakkan ya, di pusat pemindahan banjir ya, dan sekiranya ada gejala-gejala yang kemungkinan itu adalah demam denggi dan juga COVID, ya segera laporkan kepada petugas di pusat pemindahan banjir. Di sana kita ada pasukan petugas kesihatan, laporkan ya, maklumkan tentang keadaan kesihatan dan rawatan lanjut ya, diagnosa lanjut kita akan buatlah sesudi selepas itu ya. Yang penting pemakaian mask ya, kerana kita tahu di pusat pemindahan banjir
mungkin ramai dalam keadaan bersesak dan ramai. So perlindungan diri itu masih diperlukanlah dalam keadaan seperti ini. Doktor, lazimnya berapa lama imuniti demam denggi ini boleh bertahan dalam badan seseorang yang sudah sembuh daripada penyakit demam denggi ini? Okey, demam denggi ini disebabkan oleh 4 serotype ataupun kita sebut sebagai 4 jenis lah ya. Dia ada DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4. Jadi apabila seseorang terkena salah satu serotype denggi, dia akan imun terhadap serotype tersebut sepanjang hidupnya terhadap serotype. Contohnya dia kena denggi serotype 1, dia imun ataupun dia badannya bertahan terhadap serotype tersebut, tetapi terhadap serotype yang lain dia masih mendapat peluang untuk dijangkiti. Jadi seseorang itu boleh mendapat jangkitan demam denggi sehingga 4 kali ya. Dan untuk jangkitan yang seterusnya biasanya simptom itu akan adalah lebih teruklah, akan lebih lagi daripada jangkitan pertama. Jadi yang paling penting adalah lindungi diri kita agar kita tidak mendapat jangkitan demam denggi, terutamanya dengan memastikan persekitaran kita bebaslah dari tempat-tempat pembiakan. Okey, doktor, secara ringkas mungkin doktor ada sikit pesanan yang boleh disampaikan untuk penonton kita pada pagi ini untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka daripada terkena jangkitan demam denggi ini. Khususnya di musim banjir ini seperti saya katakan tadi, mungkin kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir, kes demam denggi itu kita akan lihat akan berlaku penurunan, walau bagaimanapun ada juga tempat-tempat yang tidak terkena banjir dan kawasan-kawasan ini masih lagi dianggap sebagai hotspot demam denggi, iaitu hotspot itu maksudnya wabak yang berpanjangan. Jadi sama ada anda berada di kawasan banjir ataupun tidak, maksudnya di kawasan hotspot demam denggi, kita semua perlulah sentiasa melakukan aktiviti supaya demam denggi dapat dicegah. Yang paling penting adalah pembersihan persekitaran. Pastikan tidak ada tempat-tempat pembiakan di kawasan persekitaran kediaman maupun di tempat kerja kita. Itu adalah yang paling pentinglah perlu dilakukan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Nur Hatim bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi secara ringkas dan juga padat berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita mencegah demam denggi di musim banjir ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih.